Bismillah. Dengar ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وما استنى بسنته ومن جهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk kita menyambung pengajian kita daripada kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, ataupun dalam terjemahannya disebut tazkirah, peringatan as-sami' bagi orang yang mendengar, yakni pelajar-pelajar, wal mutakallim serta peringatan untuk orang yang bercakap, yakni orang yang mengajar, dalam bab menceritakan tentang adab-adab ataupun akhlak-akhlak sebagai seorang pelajar, akhlak-akhlak, adab-adab sebagai seorang guru yang mengajar pun ada adab-adab dan akhlak-akhlaknya. Jadi seperti mana yang kita tahu, dalam kita belajar adab-adab di dalam Islam ini, kita kena ingat bahawasanya siapa pun kita, mana pun kedudukan kita di dalam kehidupan kita ini, kita kena ingat yang syariat Islam ini dia tidak ajar kepada kita untuk kita ada rasa satu kedudukan yang tinggi. Maksudnya Islam tidak mengajar orang walaupun siapa pun dia untuk merasa dia berbangga dengan kedudukan dia, merasa hebat dengan kedudukan dia. Tak ada. Islam tak ajar begitu. Tak kisahlah kamu duduk sama ada pada pangkat ataupun kedudukan yang paling tinggi dalam sebuah institusi pentadbiran negara, ataupun kamu duduk yang paling tinggi dalam jawatannya dalam satu jabatan, satu kementerian, ataupun satu pejabat, ataupun dalam mana-mana kedudukan sekalipun, Islam tidak ajar kita untuk kita merasa megah dengan kita punya kedudukan. Tetapi yang diajar dalam Islam supaya kita ini saling merasakan diri kita sama. Itu ajaran Islam. Antara contoh yang saya boleh bawa bagaimana Nabi SAW sebut di dalam satu hadis yang menceritakan tentang akhlak juga. Bagaimana Nabi SAW ajar kita. Nabi kata apa? Nabi kata, laisa minna man lam yarham saghirana walam ya'rif kabirana. Atau kama qala Nabi SAW. Bukan di kalangan kami, kata Nabi SAW, sesiapa yang tidak mengasihi orang-orang kecil di kalangan kami ataupun budak-budak di kalangan kami. Kemudian kata Nabi SAW, bukan juga di kalangan kami barang siapa yang tidak ma'rif syarafa kabirana. Barang siapa yang tidak mengiktiraf ataupun tidak mengenang jasa
orang-orang tua di kalangan dia. Maknanya Nabi SAW bagi tahu, Nabi tak mengaku umat. Ini suatu hadis ancaman yang besar. Nabi tak mengaku umat pada sesiapa yang merasakan diri dia lebih pada orang lain. Ini hadis ni. Nabi kata, bukan di kalangan kami, Nabi tak mengaku umat pada sesiapa yang orang yang muda pada dia, orang yang kecil pada dia, dia tak sayang. Dia lekeh je. Budak-budak ni ataupun dia dah buat tak peduli saja. Budak-budak yang muda pada dia. Sebab dia rasa ada megah diri, besar diri. Ataupun orang yang tua pada dia, dia pun buat tak peduli. Dia pun buat tak peduli. Dia kata apalah orang tua ni, macam-macam dan sebagainya. Rasa besar. Rasa dia tak perlukan orang tua. Jadi Nabi kata, laisa minna. Laisa minna. Bukan di kalangan kami. Nabi tak mengaku umat. Nabi tak mengaku umat pada mereka-mereka yang ada dalam dirinya sifat angkuh, sifat rasa besar diri, sifat tidak berhajat kepada orang dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan pengajian kita berkenaan dengan adab-adab daripada kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim ni, mudah-mudahan dapat membuang rasa besar diri dan dapat menerapkan nilai-nilai akhlak-akhlak dan adab-adab Islam di dalam kehidupan kita, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi muslimin-muslimat rahmatullah sekalian, kita sambung lagi pengajian kita. Kita berhenti lagi pada bab yang pertama di mana Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah dalam bab yang pertama kita dah sebut pada minggu yang lalu, di mana dia meletakkan bab yang pertama ini menceritakan tentang kelebihan ilmu, kelebihan orang yang berilmu, kelebihan orang yang mengajar ilmu, serta kelebihan orang yang belajar ilmu. Jadi 4 kelebihan ini, dan kita masih lagi membahaskan pada topik kelebihan-kelebihan tersebut seperti mana yang disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah kupas 4 ayat Al-Quran pada pertemuan yang lalu, maka kita sambung lagi pada pagi ini insya-Allah. Baik. Kita berhenti dekat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita, ajar kepada kita supaya kita tanya kepada orang-orang yang berilmu, menunjukkan pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka yang ada ilmu. Jadi Allah kata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekiranya kamu tak tahu, kamu jahil, kamu tak reti dalam satu perkara, maka tanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengiktirafan kelebihannya kepada orang-orang yang berilmu, sekaligus menerangkan kepada kita ilmu itu ada nilai bila mana dia melekat pada orang. Dia melekat pada orang, iaitu dia menjadi tempat rujukan, dia menjadi tempat sandaran oleh orang-orang yang tidak ada ilmu. Baik, seterusnya ayat Al-Quran yang diletakkan ataupun ditulis oleh Al-Syekh Ibnu Jama'ah rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fid darain amin. Wa qala, dan telah berkata Allah dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah perkara ini dapat difikir ataupun difahami melainkan oleh orang-orang yang berilmu. Ini surah Ankabut ayat 43. Allah bagi tahu kepada manusia di dalam Al-Quran bahawasanya perkara-perkara yang Allah terangkan di dalam ayat sebelum ayat surah Al-Ankabut ayat 43 ini, Allah bagi tahu bahawasanya perkara-perkara yang aku sebut ini tidaklah boleh difikirkan ataupun tidak boleh difahami, tidak boleh dilumat di dalam kepala orang-orang yang selain daripada orang yang berilmu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dan memberi pengiktirafan kepada orang yang berilmu juga, menunjukkan kelebihan orang yang berilmu sekaligus menunjukkan kelebihan ilmu
sekaligus menunjukkan kelebihan mereka yang belajar ilmu serta mengajar ilmu. Allah sebut tidak ada orang yang boleh faham benda yang aku sebut ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan mereka-mereka yang berilmu. Mari kita tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Yang Allah kata tidak boleh orang-orang tidak boleh sebarang orang faham apa yang aku sebut ini melainkan orang-orang yang alim. Apa dia? Mari kita tengok. Dalam surah Al-Ankabut ayat 43. Okey ni. Daripada ayat 41 ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Misal bandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung. Yang diharapkan pertolongannya adalah seperti laba-laba yang membuat sarang untuk menjadi tempat pelindungannya. Padahal sesungguhnya sarang-sarang yang paling reput ialah sarang laba-laba. Kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah mengetahui apa jua yang mereka sembah yang lain daripadanya, dan Allah jualah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan demikianlah misal-misal perbandingan yang demikian itu kami kemukakan kepada umat manusia, dan hanya orang-orang yang berilmu sahaja yang dapat memahaminya. Itu dia. Itulah ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita bahawasanya benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ni dalam surah Ankabut ini yang memberi perumpamaan, permisalan. Benda ini tak akan dapat dicapai ataupun tak akan dapat difahami sebetul-betulnya dengan kehendak kefahaman yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, ataupun dengan kefahaman yang betul, melainkan mereka-mereka yang berilmu. Mereka-mereka yang berilmu. Macam mana? Kenapa Allah kata, padahal Allah dah bagi tahu kan? Allah dah kata mereka yang menyembah, menjadikan benda-benda yang lain selain daripada Allah sebagai pelindung, sebagai tempat pertolongan, tempat untuk dia minta segala macam permintaan, ataupun tempat untuk dia minta perlindungan. Mereka ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah seperti sarang laba-laba. Laba-laba membuat sarang, membuat rumah untuk melindungi diri dia. Tetapi seperti mana yang orang yang tahu, rumah laba-laba lah yang paling rapuh sekali dalam banyak-banyak haiwan. Macam manakah kita boleh kupas ataupun kita boleh faham yang Allah bagi tahu? Perumpamaan ini tak akan boleh difahami melainkan orang yang berilmu. Pertamanya, betul lah firman Allah Subhanahu Wa Taala sebut tu, yang Allah kata perumpamaan yang Allah beri ini tidak akan dapat difahami melainkan untuk mereka yang berilmu. Macam mana orang yang tidak berilmu, yang tidak ada pengetahuan, boleh nak faham perumpamaan yang Allah bawa? Pertamanya, sekira dia tak kenal laba-laba. Ada orang tak kenal laba-laba? Ada. Cuba cari tempat yang tidak ada laba-laba. Tanya dia, kenal tak laba-laba? Pasal kita ada tempat ada laba-laba kan? Cuba tanya kita haiwan yang tak ada tempat kita. Boleh kenal tak? Tanya kita pasal kangaroo. Kangaroo tu biasanya tinggi mana, macam mana sikap dia, dia tu jinak ke, liar ke. Tanya orang Malaysia, haram tak tahu kan? Kangaroo macam mana? Boleh berjalan ke, merangkak ke?
Kalau yang tahu pun sebab banyak ada tengok di TV ataupun pernah baca. Maknanya dia ada pengetahuan. Dia ada pengetahuan. Jadi benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah perumpamaan ini tempat tu orang tu tak ada labah-labah. Tak cakap labah-labah pun dia tak terbayang. Apa tu labah-labah? Sebab tempat dia tak ada. Maka susah nak faham perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Yang keduanya, mungkin orang tu dia kenal labah-labah. Tetapi dia tak tahu labah-labah punya rumah ni macam mana. Macam mana lah punya labah-labah punya rumah. Biasa tengok labah-labah. Tapi tak biasa tengok rumah labah-labah. Yang biasanya tengok Spiderman, kan? Spiderman tu nampak macam kuat je dia punya sarang tu kan. Jadi dia tak tahu. Jadi dia tidak akan, bila tidak ada pengetahuan berkenaan maklumat berkaitan dengan sarang labah-labah, maka dia tak akan boleh faham perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa ini. Yang ketiga, jenis orang yang mungkin dia kenal labah-labah, mungkin dia tahu sarang labah-labah tu macam mana rapuhnya, tetapi dia tidak tahu tentang hakikat keimanan dan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak kenal ma'rifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak kenal hakikat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni juga, dia bila dia tidak ada pengetahuan tentang ma'rifatullah, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ada pengetahuan tentang tauhid, dia tidak ada pengetahuan tentang akidah, dia tidak ada pengetahuan yang kukuh berkenaan dengan Tuhan dia, maka orang begini juga tidak akan mampu untuk memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Macam mana nak faham kalau dia tak kenal hakikat ketuhanan? Dia pergi minta perlindungan dengan benda-benda yang disebut sebagai tangkal, ataupun dia minta perlindungan pada pokok yang besar, batu yang besar. Sebab apa? Sebab dia tidak memahami hakikat ketuhanan yang memberi perlindungan itu siapa. Dia tidak tahu ada Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, yang mampu memberikan perlindungan lebih daripada apa yang dia minta. Maka disebabkan dia tidak tahu itu, menyebabkan dia gagal untuk memahami apa yang dimisalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Ya, kalau nak tak tahu, dia mungkin kenal labah-labah, dia mungkin tahu hakikat sarang labah-labah, tapi dia kata, takkanlah aku minta tangkal, aku minta perlindungan dengan gelang ni dan sebagainya, aku minta pelaris ni untuk melakukan aku punya perniagaan. Takkanlah tak ada efek langsung. Dia tak akan boleh faham. Tak akan boleh faham. Sebab apa? Sebab tidak ada ilmu. Sebab jahil mengenai hakikat ketuhanan. Sebab itu Allah kata, wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri tadi tidak akan dapat difahami, tidak akan dapat dilumat, melainkan mereka yang ada ilmu. Sebab itu misal-misal dalam Al-Quran ni Allah banyak bagi perumpamaan misal. Kan? Daraballahu mathalan lilladzina amanu. Allah mengumpamakan pelbagai benda supaya nak bagi manusia faham, nak ajar manusia dalam Al-Quran. Tetapi orang-orang musyrik, orang kafir, ataupun lebih kita kata panggil orang yang jahil, bodoh. Bodoh, senang. Bahasa kasarnya bodoh. Bahasa lembutnya tak pandai. Tak pandai. Orang yang jahil, di kalangan orang musyrikin, orang yang tak nak percaya pada Allah, mereka itu dasarnya kerana jahil, jauh daripada ajaran agama, jauh daripada kenalnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila jahil, maka bawalah hujah macam mana sekalipun, dia tak akan boleh brain, tak akan boleh lumat dalam kepala mereka. Sebab itu Allah kata, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tak malu sikit pun dalam surah Al-Baqarah untuk bawa perumpamaan untuk mengajar manusia tentang hakikat kehidupan ini, untuk mengajar manusia tentang hakikat bertuhan, untuk mengajar manusia bagaimana cara untuk hidup yang paling
terbaik di atas dunia ini melalui Al-Quran. Allah tak malu nak bawa perumpamaan. Walaupun dengan sekecil nyamuk. Walaupun dengan nyamuk. Allah kata. Allah tak malu. Walaupun sekecil nyamuk. Ataupun lebih lagi daripada nyamuk pun. Allah tak malu pun. Nak ajar manusia ini melalui perumpamaan ini. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Sekiranya orang itu beriman. Nak boleh beriman tu mesti kena ada ilmu. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Mereka akan فَيَعْلَمُونَ. Allah kata فَيَعْلَمُونَ. Mereka mengetahui. Ya'lamun ni, mengetahui ni mestilah asasnya daripada ilmu. Kata asal ya'lamun tu pun daripada alamim. Ain lam mim. Ilmu. Mereka akan mengetahui bahawasanya perumpamaan daripada Allah itu benar. Dan ada faedahnya, ada petunjuknya, ada bendanya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kepada manusia. Tetapi orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang jahil, Allah Subhanahu Wa Taala kata wa ammal ladina fasaqu fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ada pun orang fasik, orang-orang jahil, orang-orang yang nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala ni, mereka akan tanya, apa yang sebenarnya Allah nak bagi tahu daripada perumpamaan ni? Kalau contoh Allah bawa perumpamaan nyamuk, apa yang Allah nak bagi tahu sebenarnya? Dia tak akan boleh brain, dia tak akan boleh faham. Kerana apa? Kerana jahil. Jahil. Tengok hari ni, bila ada tok-tok guru, asatizah kita bagi perumpamaan seperti binatang-binatang dan sebagainya, terdengar ada 2-3 suara kata kan, suka benar bawa misal-misal ataupun perumpamaan menggunakan binatang. Habis binatang di hutan, ada perlinya. Sedangkan itu petunjuk Al-Quran. Allah pun nak bagi manusia faham, dia guna perumpamaan ataupun misal-misal seperti binatang-binatang. Apa yang salahnya kalau kita guna? Hari ni orang yang tak faham, dia akan jawab benda yang sama seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam surah Baqarah tu. Ma aradallahu bihadza mathala. Kenapa? Apa yang sebenarnya Allah nak daripada perumpamaan ni? Dia tak boleh faham. Sebab apa? Sebab tidak ada ilmu. Jadi kedudukan ilmu itu jauh kan bagaimana orang yang tahu ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Dan kita ni kalau kita nak merasakan hidup kita ini dipandu dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita ini sentiasa berada di atas jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, maka paling penting ialah mesti kita kena ada ilmu. Mesti kita kena ada ilmu. Baca Quran. Jangan kita baca Quran saja. Cuba belajar apa sebenarnya ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Itu ilmu. Kau pergi kelas-kelas tafsir, belajar maksud-maksud daripada ayat Al-Quran. Ini orang kita, bila habis khatam Al-Quran, potong kulit kuning, udah, simpan terus Quran tu. Sebab apa? Dah khatam sekali, udahlah. Nak ulang baca ke, nak faham maksud ke, nak belajar ilmu ke, tidak. Jadi macam mana nak dapat hidayah? Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Tak boleh nak capai, tak boleh nak sampai pada kita jalan ataupun petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan ilmu. Jadi penting untuk kita menghadiri majlis-majlis ilmu dan menambahkan ilmu kita terutamanya. Baik. Tu ayat yang seterusnya. Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Seterusnya, Imam Ibn Jama'ah meletakkan ayat yang seterusnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Surah Al-Ankabut ayat 49. Surah yang sama. Surah yang sama ayat 49. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan ia ayat-ayat keterangan yang jelas, nyata, yang terpelihara di dalam dada-dada orang yang berilmu.
Dan tiadalah yang mengingkari keterangan kami melainkan orang-orang yang zalim. Itu ayat penuh dia lah. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Ayat 49 ini pula Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahkan ia ayat-ayat keterangan. Maksudnya ayat-ayat keterangan ni apa dia? Ayat-ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada manusia ayat-ayat Al-Quran ini ialah keterangan. Menerangkan. Menerangkan apa? Menerangkan hati orang-orang yang utul ilm. Utul ilm, mereka yang diberi ilmu. Mereka yang diberi ilmu. Ini ayat dia. Ayat ke-49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Al-Quran itu tetap datangnya dari Allah dengan tidak syak lagi. Bahkan ia ayat-ayat keterangan yang jelas nyata, yang terpelihara di dalam dada-dada orang berilmu. Nampak? Ini juga satu pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu, terhadap orang yang berilmu. Seperti mana yang kita sebut tadi, bahawasanya kalau kita ni betul nak jalan hidup kita betul-betul di atas hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dapat tidak, mesti kita kena mula daripada perkara asasnya ialah ilmu. Kenapa? Kerana apa saja yang nak menetapkan kita di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala redha, ialah tidak dapat tidak, mestilah kita kena ada ilmu. Mesti kita kena ada ilmu. Bahkan dalam bab kita nak faham Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang merupakan menjadi mukjizat Nabi SAW yang dianugerahkan sebagai penerang hati itu, Al-Quran itu menjadi penerang hati kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang berilmu. Nampak? Mereka berilmu. Orang yang menggunakan Al-Quran, Al-Quran ini berjaya menjadi penerang hati dia kepada siapa? Kepada orang yang ada ilmu. Orang yang jahil, dia tidak akan dapat menggunakan ataupun dia tidak dapat memanfaatkan Al-Quran ini sebagai penerang hati. Jadi kena cek balik. Kalau kita kata, kita rasa, susahlah aku ni nak rasa macam susah nak menerang, nak berubah perangai aku yang jahat. Mungkin kita masih kurang ilmu. Kerana Al-Quran, Allah kata dia boleh menjadi penerang hati dan dada. Tapi kepada siapa? Kepada orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Mungkin kena cek baliklah ilmu kita. Kita ni ilmu fardu ain beres ke belum? Ilmu fardu ain dalam akidahnya, ilmu fardu ain dalam ibadatnya, ilmu fardu ain dalam tasawufnya, dah beres belum? Kalau masih belum, maknanya itulah mungkin antara punca dan sebab kita punya Al-Quran ini yang Allah Subhanahu wa taala bagi anugerahkan kepada kita ni menjadi sebab untuk kita rasa terhalang daripada manfaat untuk menjadikan dia sebagai satu petunjuk yang menerangkan dan mencerahkan dada-dada kita. Sebab tu Allah kata, bal hiya ayatun, huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Orang yang ada ilmu, maka Al-Quran itu akan menjadi petunjuk dan menerangkan hati serta hidup-hidup orang-orang yang berilmu. Jadi penting ilmu ini dalam kehidupan manusia untuk memahami Al-Quran. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam ayat seterusnya yang ditulis dan disusun di sini oleh Imam Ibn Jama'ah rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika hum khairul bariyah." Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika liman khashiya rabbah." Dua ayat ini berkait. Pertama daripada surah Fatir ayat 28. Mari kita tengok surah Fatir ayat 28. Surah Fatir ayat 28.
Ayat dia innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ni ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Potongan terakhir daripada ayat 28 ni. Apa maksud dia? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama. Innama ni kalau dalam uslub bahasa Arab, dia menunjukkan hasar. Dia menunjukkan pengkhususan yang khusus. Sesungguhnya dan hanya sesungguhnya. Yakhsyallah. Orang-orang yang takut kepada Allah. Min ibadihi. Daripada kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ulama. Orang-orang yang berilmu. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala bagi tahu daripada ayat ini. Hasar. Dalam banyak-banyak manusia, ada hamba-hamba Allah yang Allah sayang. Ibadihil ulama. Ibad tu, maknanya hamba-hamba Allah. Yang Allah mengaku dia hamba. Sebab tu, ulama sebut, title yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ialah hamba. Kita apa title paling tinggi? Presiden, Perdana Menteri, Sultan, Maharaja. Itu di sisi manusia. Tetapi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, title yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ialah hamba Allah. Dalilnya apa? Ulama kata dalilnya daripada surah Isra. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan perjalanan Isra Nabi SAW. Allah sebut apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya. Allah mengaku hamba kepada Nabi Muhammad SAW. Dari situ ulama kata, title yang paling mulia sebagai seorang manusia ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf kamu itu hamba dia. Maknanya bila kita betul-betul taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul buat segala kerja buat kita, hidup kita itu semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah perbuatan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu cerita hamba. Allah kata innama yakhsyallaha min ibadihi. Sesungguhnya dan yang sesungguhnya yang paling takut Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan hamba-hambanya. Maknanya di kalangan hamba-hamba yang Allah mengaku hamba ni, yang paling takut kata Allah Subhanahu Wa Taala al-ulama, orang-orang yang berilmu. Nampak? Ilmu lagi. Bermaksud pengiktirafan kepada ilmu, pengiktirafan kepada orang yang belajar ilmu, pengiktirafan kepada orang yang mengajar ilmu. Kelebihan ilmu itu sendiri, Allah kata, Allah iktiraf bahawasanya mereka lah yang paling takut Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang paling takut Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8, ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin, yang panjang tu kan, sampai zalika liman khasyiya rabbah. Ya. Baby. Zalika liman khasyiya rabbah. Pun sama. Kalau kita tengok di sini surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ayat 7 hingga 8. Ulaika hum khairul bariyah. Yang hujung ni. Ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka itulah orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Siapa dia? Jazaa'uhum, mereka yang telah diberi ganjaran 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu 'adnin, ladang-ladang syurga-syurga yang kekal abadi, tajri min tahtiha al-anhar, di bawah tanah, di bawah taman-taman tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka berada di sana kekal selama-lamanya, radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala redha dan mereka redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Siapa tu mereka yang paling baik yang mendapat ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala redha dan mereka redha pada Allah Subhanahu Wa Taala? Zalika liman khasyiya rabbah. Itulah orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Imam Ibn Jama'ah sebut
dalam kitab ini, maka cukuplah dengan dua ayat ini, iaitu dua ayat yang innama yakhsyallaha min ibadil ulama, dengan ayat yang ni ulaika hum khairul bariyah sampai habis ni. Kata Imam Ibnu Jamaah radhiyallahu rahimahullah, cukuplah dengan dua ayat ini bahawa sesungguhnya ulama itu mereka yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama, mereka yang ada ilmu, merekalah yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, merekalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapat satu resolusi, kata Imam Ibnu Jamaah, ataupun maka terhasillah, maka boleh kita faham bahawasanya ulama ialah sebaik-baik makhluk. Ulama ialah sebaik-baik makhluk. Orang yang berilmu ialah sebaik-baik makhluk. Maka di sini kita boleh faham bahawasanya ilmu itu boleh menyebabkan seseorang itu menjadi sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Dengan dia meningkatkan ilmu pengetahuan dia. Dan disebabkan dia meningkat ilmu pengetahuan dia, dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan ilmu. Kelebihan orang yang berilmu. Kelebihan orang yang belajar ilmu. Menjadi makhluk yang sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya syurga Allah Subhanahu wa taala, redha Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Maka di sini menunjukkan kepada kita bagaimana tingginya nilai ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma tinggal lagi persoalan yang kita bahaskan daripada minggu lalu sehingga ke hari ini. Yang manakah, ilmu yang manakah yang dimaksudkan sehingga boleh mendapat kelebihan-kelebihan dan pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebut dalam ayat-ayat yang dilampirkan. Maka tidak lain kita kata semua ilmu ada manfaatnya, ada faedahnya, ada ganjarannya. Tetapi sudah tentu dan sudah pastilah ilmu yang dimaksudkan, orang-orang yang berilmu yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat ini ialah ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu syariat. Bukan ilmu-ilmu sains, bukan ilmu-ilmu selain daripada ilmu syariat. Mestilah ilmu syariat. Kerana apa? Contohnya dalilnya, kita ada saintis yang paling pakar sekali dalam bidang sains. Tetapi ada saintis yang paling pakar tetapi dia tidak percaya Tuhan. Dia atheist. Dia percaya pada selain daripada Allah. Maka dengan sebab itu, adakah dia boleh membawa dengan ilmu yang dia paling pakar selain daripada ilmu syar'i, boleh membawa dia kepada kelebihan-kelebihan yang kita sebut tadi? Sudah tentu tidak. Tak boleh. Maka di sini ayat-ayat yang kita sebut dan kita bahaskan yang dilampirkan oleh Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah ini tidak lain menegaskan kepada kita bahawasanya kelebihan-kelebihan ini khusus untuk ilmu-ilmu syar'i yang menceritakan tentang syariat. Jadi kita yang mendengar dan kita membahaskan tajuk berkenaan kelebihan-kelebihan ilmu ini, kalau kita nak capai ganjaran-ganjaran seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini, maka tidak dapat tidak kita mesti menambahkan ilmu kita, terutama dalam ilmu syar'i. Cuba cek balik ilmu fardu ain kita dalam bab akidah, dalam bab ibadat, dalam bab tasawuf. Adakah kita betul-betul mahir? Adakah kita betul-betul faham? Adakah kita betul-betul belajar berkenaan dengan ilmu-ilmu fardu ain tersebut? Kalau dah mahir, tambah lagi dengan ilmu-ilmu yang selain daripada fardu ain. Fardu ain ni maksudnya ilmu-ilmu yang memang wajib. Contohnya
Kalau dalam bab ibadat, ilmu tentang semayang. Wajib dia kena tahu ilmu tentang semayang. Sebab tak, kalau tak, dia tak boleh semayang. Kalau tak, dia tak boleh semayang. Jadi itulah ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kelebihan untuk bab yang pertama ini, seperti mana yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Selepas daripada ini, dia bawa pula hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan berkenaan. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu kita punya perbahasan pada pagi ini. Kita berhenti setakat ayat-ayat ataupun firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan tentang kelebihan ilmu, kelebihan ulama, kelebihan orang yang belajar ilmu dan kelebihan orang yang mengajar ilmu. Mudah-mudahan perkongsian yang kita dapat pada pagi ini dapat menyuntik semangat kita untuk menambah ilmu serta menambahkan ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada soalan sebelum kita tangguh? Silakan. Ada? Ada. Jadi kita tangguh majlis kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan salatul az dan sikit doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami di kalangan mereka yang mendengar sebaik-baik perkataan dan kami mengikut sebaik-baik perkataan tersebut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik-baik dan amalan yang engkau terima ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ayah Lo.